Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar rakan-rakan semua? Alhamdulillah hari ini kita dapat bersiaran sekali lagi dalam sesi bedah siasat, sesi bedah siasat annual report bagi syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Dan untuk hari ini insya-Allah kita akan lihat satu lagi syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia, iaitu diberi nama Tashin Tashin Holding Berhad, syarikat yang agak baru didagangkan sebenarnya, okey, tapi dah lama in term of incorporation, cuma listed baru I think 2 tahun. So kita akan cuba lihat apa yang menarik berkenaan syarikat ni pada hari ini. Apakah bisnes dia, apakah bisnes model dia, dan juga bagaimana prestasi kewangan dia sehingga sekarang. Okay, so seperti biasa, so please click button share. Okay, so please kongsikan video ni agar rakan-rakan kita yang memerlukan bantuan untuk membuat kajian dan sebagainya dapat bersama-sama kita pada hari ini, insyaAllah. Okay, tengok sebentar connection. Okay, alright, semua okay. So kita mulakan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda semua. Thank you so much kerana turut serta dalam sesi bedah siasat annual report kita. Okay, so pada hari ini syarikat yang kita akan cuba untuk bedah siasat adalah syarikat yang diberi nama Tashin Holding. Okay, so nama Tashin mungkin tak berapa famous, tetapi dia ada. Okay, so didagangkan quite new. Syarikat ni agak baru didagangkan. So kita akan cuba untuk lihat lebih details berkenaan dengan company ni dalam annual report dia. Okay, so sebagai disclaimer, okay, so penting sebagai disclaimer, yang pertama, ini bukan buy call, okay, ini juga bukan sell call. Tiada sebarang nasihat pelaburan diberikan. Segala risiko pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. Okay, so please take on note on that. Kita hanya buat kajian untuk memahami perniagaan di sebalik setiap syarikat tu, sebab kita kena faham bahawa pelaburan saham ni, okay, so sebenarnya kita melabur kepada syarikat. Dia ada business, dia ada business behind the company name, dan juga behind the atau counter lah, kita sebut di Bursa Malaysia counter kan, stocks dan sebagainya. Behind it adalah business, okay, dan juga kita cuba untuk memahami apakah perniagaan yang dijalankan sebelum kita membuat sebarang keputusan sama ada nak melabur ataupun tidak melabur dalam satu syarikat. Okay, so itu bagi saya lebih penting berbanding kita sembrono saja, main beli saja any counter atau any company di Bursa Malaysia. Okay, so ini nama dia Tashin Holding Berhad. Nombor kod dia 0211. Dekat sini kita boleh nampak juga dia punya market cap. Okay, so market cap dia 183.2 juta. Think this is a Ace market lah. Kalau stock ni think dalam Ace market. Number of share yang didagangkan adalah 348 juta. Okay, so itu adalah numbers of share yang dibahagi ataupun berikan kepada public. Okay, alright, dalam Ace market kategori metals. So, I think this is a product, industrial product. Dia punya kategori is industrial product ataupun subsektor dia di dalam metals. Metals. Okay, so ini prestasi 3 tahun. Okay, sebab tu saya katakan dia baru juga didagangkan di Bursa Malaysia. Quite new, listed. Tapi dia dah lama, incorporated dia dah lama. Cuma didagangkan I think since 2019. So prestasi dia kalau nampak 2019, mungkin 2019 ni just dia I think lepas half year tu baru dia listed lah. So that's why kat sini kita nampak net profit dia 398 saja, 398,000 saja. So pada tahun 2020 meningkat kepada 9.2 juta. Okay, dan juga 2021 ni belum habis lagi. Sudah ada sesuatu yang menarik. Okay, so report ni yang kita akan tengok adalah untuk tahun 2020, ending period 31 Disember tahun 2020, yang mana dia dikeluarkan pada 30 April tahun ini, 30 April 2021. Tuan dah boleh download dekat sini, okay, yang annual report. Bukan yang ni, CG ni untuk corporate governance. Untuk dia punya report, tekan dekat bahagian sini, Tashin annual report 2020.
Okay, ataupun anda boleh pergi masuk ke dia punya laman web, dan juga anda boleh search daripada dia punya main page. So kat situ juga ada, normally akan ada dia punya annual report. So ini muka depan dia bagi annual report tahun 2020. Okay, ni hijau kat sini. Seizing opportunities for greater success. Okay, itu tema dia untuk annual report bagi tahun 2020. Ada gambar bangunan, mungkin office dia lah. Okay, lepas tu ada gambar body kereta. Ni produk-produk metals dan sebagainya. Okay, alright, so ni muka depan bagi annual report Tashin Holding Berhad untuk tahun 2020. Page kedua adalah dia punya table of content. Okay, page ketiga adalah untuk notice of annual general meeting. Okay, page 4 pun sama, continuous, page 6 dan page 7. Okay, so page 7 barulah masuk kepada bahagian corporate information. Report ni tak panjang kalau kita nampak overall report hanya 96 page je. Okay, so very nipis je lah kalau compare dengan ada report yang beratus-ratus kan, ada untuk 300 page lah, 400 page lah Ini just 96 page all in one. Okay, dalam satu ni je. So inilah corporate information pada page 7 berkenaan dengan board of director dia. Okay, so ni nama-nama board of director. Kemudian dekat sini juga kita boleh nampak dia punya registered office. Registered office di Jalan Damansara, Pusat Bandar Damansara, di Damansara High. Head office didaftarkan di Pening, di Pride, kawasan perusahaan 4. I think maybe this one is dia punya kilang lah. Okay, so register office dekat KL, tapi dia punya head office ataupun I think dia punya mungkin kilang juga dekat Pening. So that's why kita nampak kat sini dia punya head office diletakkan dekat Pening. Okay, lain-lain nampak sini principal banker. Okay, stock exchange. Alright, so nampak kat sini nama dia, kod dia dan juga sektor, iaitu industrial product and services. Okay, so subsektor dia adalah metals. Okay, alright, so kita masuk ke page nombor 8. Dekat sini dikeluarkan group financial highlights. Dia berikan dekat sini 1, 2, 3, 4, 5 tahun prestasi kewangan. Cuma untuk yang didagangkan di Bursa Malaysia hanyalah bermula pada tahun 2019 kat sini. So yang kita boleh lihat untuk sejak didagangkan hanya 2 ni sajalah. Yang ni sebelum dia listed lagi. So ni prior to IPO dulu. Normally dia akan keluarkan 3 tahun prestasi dia untuk orang dia nak masukkan dalam prospectus sebagai penilaian kepada investor dan sebagainya. So I think these 3 years yang dia letak lah, okay, dalam dia punya IPO prospectus. So untuk 2 tahun ni kalau kita boleh nampak in term of revenue, okay, so revenue 2019 dan juga 2020 ada berlaku peningkatan walaupun tak banyak tapi still ada peningkatan 239 juta pada tahun 2020 berbanding 238 juta untuk tahun 2019. Okay, right. So manakala untuk profit attributable to owners of the parents 2019 hanya 398,000, manakala untuk tahun 2020 meningkat kepada 9.2 juta so kita nampak peningkatan dekat sini untuk tahun 2020. Cuma itulah in term of margin kalau kita tengok kat sini untuk 2019 walaupun revenue dia lebih kurang sama dengan tahun 2020, tapi 2019 itu untungnya tak banyak so mungkin ada banyak cost lah yang dia gunakan mungkin untuk expansion dan sebagainya. So profit dekat sini kurang profit kat sini kurang pada tahun pertama lah dia dagangkan mungkin dia dah gunakan untuk expansion dan sebagainya. Okay, so nanti mungkin dalam details kalau dia terangkan mungkin kita boleh nampak lah. Alright, so EPS so of course lah EPS indirectly akan increase juga apabila earnings tu meningkat. Right, so kat bawah ni dia keluarkan dalam bentuk carta. Kepada anda yang suka tengok carta, so boleh tengok dekat sini.
Page 9 adalah untuk corporate structure. Okay, so ni adalah dia punya parents company, Tashin Holding Berhad. Ini adalah dia punya subsidiaries, Tashin Steel dan juga Tashin Hardware. So dia ada hardware juga. Okay. Okay, so Tashin Steel dah sejak 1998. Okay, so Tashin Hardware sejak 2004. So dah lama juga sebenarnya company ni. Okay, bersambung ke page 10. Okay, so page 10 adalah management discussion analysis yang kita nak lihat, yang menarik apa yang dia perkatakan dalam bahagian MDA. Okay, so dia tak ada bahagian chairman statement ataupun MD statement, tak ada. So dia terus masuk kepada bahagian management discussion. But it's okay, as long as kita dapat gist of the report. So dekat pertama ni kita business and operation. Okay, so kita baca kat sini apa yang menariknya. Okay, so Tashin Holding Berhad and its subsidiaries are an established Malaysia steel products manufacturers with more than 20 years of experience in steel processing and products manufacturing business. The group has its beginning in Perai, Pening, northern of Peninsular Malaysia, and has over the years grown into one of the leading steel processing products player in Malaysia. Okay, so kita nampak sini dia dah lebih daripada 20 tahun lah, sebab dia nampak tadi dia sejak 1998 1998 1998 is apa, after Asia Financial Crisis kan. Asia Financial Crisis was in 97-98. So itu dah penghujung lah, bulan Oktober 1998. So dia set up the company. And the group remain focused on its core business activities of steel processing and steel product manufacturing. Steel processing products are slits, coils and steel sheets, whereas steel product manufacturing consists of steel pipes, flat bars, square bars, expanded metals, checkered plates and sipolene. So ini produk-produk yang dihasilkan dalam, dia ada dua, satu aktiviti steel processing. Okay, yang pertama kat sini dia mention steel processing, dan yang kedua adalah untuk product manufacturing. Okay, so processing dia adalah ni slit coils and steel sheets, manakala untuk manufacturing consists of ni steel pipes, flat bars, square bars, okay, expanded metal dan sebagainya. Okay, dekat bahagian bawah ni dia punya financial review. Okay, so tadi kat atas pun kita dah nampak. Cuma kat sini ada tambahan untuk dia punya perubahan. So kalau meningkat ke menurun in term of percentage dan juga dalam ringgit, kat sini lebih jelas lah. Okay, alright. Okay, in term of total borrowing, okay, kalau kita nampak kat sini berlakunya pengurangan 29% daripada 2019 kepada tahun 2020. Yang mana 2019 dia punya total borrowing adalah 36 juta. Manakala pada tahun 2020 dia berkurang kepada hanya 25 juta. Okay, so ada pengurangan 10 juta kat situ. So gearing dia pun menurun lah daripada 0.19 kepada 0.13. So berkurangan is good. Profit kalau meningkat adalah bagus. Kalau gearing semakin berkurangan itu adalah bagus. The gearing tu refer kepada dia punya pinjaman dia punya debt. Okay, so kita sambung. The group financial performance for financial year 2020 as compared to financial year 2019 improved significantly in terms of profit before taxation and net profit, mainly due to the recovery in steel prices and higher profit margins. Profit before tax, okay, ni amount dia kita nampak di atas. The group inventories had decreased significantly as compared to previous year. This was mainly due to the higher sales for the last quarter of financial year 2020, which has led to the improved stock turnover period. The increase in trade receivable balance as at 31st December 2020 was mainly due to higher sales revenue in last quarter. Okay, I think sebelum ni pun kita dah pernah review satu syarikat juga dalam sektor steels ataupun dalam industri produk, dia punya sektor, subsektor dia dalam steel. Untuk tahun 2020 juga nampak ada peningkatan untuk syarikat yang sebelum ni kita review tu, as compared to 2019.
Ada beberapa faktor. So yang hari tu dia punya ulasan ialah berkenaan dengan um, supply yang berkurangan disebabkan oleh movement control orders, okay, bukan saja di Malaysia, malahan from China, okay. So apabila berlakunya perkara itu, harga besi secara tidak langsung meningkat dan ia telah membantu syarikat tersebut meningkat in term of profit. So sama ada kes yang sama berlaku pada syarikat ni, kita tengok nanti sama ada dia ada masukkan that point. Okay, so the group bank borrowing decreased 29%. Okay, so the improvement was mainly to the lower raw material financing resulted from lower inventories in financial year 2020. Okay, so gearing dia berkurangan because of dia punya raw material financing berkurangan. This lead to the improvement in the group gearing ratio. Okay, so good. Currently, the company does not have a dividend policy. However, the board of directors strives to adopt a consistent approach in declaring dividends every financial year, after considering various factors such as bank covenants, future investment requirements, profitability and liquidity of the company through the going concern principles. Okay. Dia tak ada mention ni berapa dia punya cash reserve. The board had on 19 February 2021 recommended a single tier final dividend of 0.5 cent per ordinary share for the financial year 2020, subject to the shareholder approval on the 4th annual general meeting. If approved, the single tier final dividend will be paid on 16 July 2021. Tak lama lagi. Okay, so the shareholder whose name appear in the record depositors of the company at the close of business 2nd July 2021. 2nd July is last Friday lah. The total single tier final dividend declared proposed of 0.5 cent per ordinary shares, totaling to 1.75 millions or 18.83% of profit after tax in financial year 2020. Okay, so dia ada declare satu dividend untuk tahun 2020. Okay, yang kat sini nampak appear kat sini. Is a final dividend. Payment date 18 nanti. Ex date dia lah 2 Ogos. Oh, so ex date dia kat sini 2 Ogos bulan depan. Tapi dia bayar cepat lah, 18 tu terus bayar. Okay, so dalam report dia kata is 2nd July tapi mungkin ada perubahan lah. Tak tahulah, yang ni latest dekat sini lah. Sebab yang report ni dia keluar itu bulan April. So mungkin ada perubahan ke apa-apa. So tapi dia hanya bagi 18%. So daripada profit dia tu, profit tadi is berapa tadi? Is 9 juta 9.2 juta. So dia ambil hanya 18%, iaitu equivalent to 1.75 juta untuk diberikan sebagai dividend kepada shareholder. So I think dia nak reserve more cash lah. Reserve more cash mungkin untuk expansion ke, untuk future project bagi syarikat ni. Okay, so is a trade off. Dia ada timbang balance lah. Sama ada company nak bagi dividend banyak ke, ataupun dia nak bagi sikit ke, ataupun tak nak bagi ke. Depends kepada management yang mana dia rasakan perlu pada ketika itu. Okay, so mungkin kalau company tu making banyak profit, so mungkin dia boleh share among the shareholders. Tapi mungkin waktu tu dia nak preserve more cash, so mungkin dividend policy for that year ditangguhkan, ataupun dia bagi juga tapi mungkin dalam kuantiti yang lebih kurang. So 18% I think tak banyak lah sebab compare to ada company, ada yang sampai declare 40% out of dia punya profit tu. So 40% dia bagi kepada shareholder. So 60% tu untuk company. So it depends kepada situasi syarikat dan juga di tahap mana syarikat tu. Kalau dia ada cash reserve yang banyak, so dia tak worry about dia punya cash, so dia boleh je declare bagi dia dividend tu untuk as an appreciation kepada dia punya shareholder dan juga sebagai encouragement lah kepada untuk shareholder remain dengan syarikat tu lah. So kalau kita orang dah bagi kan, so mungkin kita akan lebih terikat macam tu lah. Okay, tapi depends on investor. Mungkin ada investor yang fokus kepada dividend, so dia akan cari syarikat-syarikat yang consistently giving a dividends. Kalau investor tu fokus on capital appreciation, so mungkin dia nak cari
Dividend tu is supplementary lah bagi dia. Dapat tak dapat pun is not the main objective. So dia go for capital appreciation. So itu dia punya main objective. So there are many types of investor. So anda kena pasti diri anda yang macam mana, dan juga um, anda nak yang mana. Okay, so juga anda kena retail lah, sebab dividend ni bukan every month dia bagi. So paling banyak pun mungkin every quarter. Tapi most company setahun sekali ataupun setahun 2 kali dia bagi. So dia punya tu game dia is more on a long term punya game lah. Okay. So kalau capitalization ni of course at any time lah. So nak take profit ke, nak buat apa ke, it is not necessarily a long term. So mungkin mid term, mungkin juga short term. So that is two ways kita boleh buat profit dalam pasaran saham. Yang pertama adalah melalui capital appreciation, iaitu kenaikan nilai, kenaikan harga saham. Itu adalah cara pertama. Cara yang kedua adalah melalui dividen, yang mana kita memperoleh dividen apabila syarikat membuat keuntungan. So dia share part of the profit tu kepada shareholder. So itu adalah cara kedua yang mana kita sebagai pelabur saham boleh making profit daripada pelaburan kita. Okay. So it depend on you, macam mana style of investing dan juga what is your objective of investing, dan benda tu dia akan berubah-ubah mengikut kriteria ataupun pemilihan anda. Alright. So kita sambung kat sini bahagian management discussion analysis, iaitu untuk operation review. The group owns 2 factories. Ada 2 kilang with the head office buildings sited on 10 acres land in Perai, Penang. Besar juga 10 ekar. Tapi bukan kilang tu 10 ekar lah, dia punya tanah tu 10 ekar. Through its subsidiaries Tashin Steel Sdn Bhd and Tashin Hardware Sdn Bhd, the group is principally involved in the following activities. Yang tadi kita nampak ada 2 main business. Yang pertama adalah processing, yang mana untuk slittering dan shearing of steel coin into slit coils and steel sheets. Yang kedua adalah untuk manufacturing of steel product. So ni yang tadi lah, flat bar, square bar dan sebagainya. Ada yang ketiga, yang ini adalah trading of steel product. Ni mungkin untuk dia punya hardware tu lah. Dia ada subsidiaries dalam hardware tu. So yang itu mungkin diletakkan dalam trading of steel product, including steel plate, steel pipe, round bar, angle bar and wire mesh. Mungkin yang ini diletakkan di bawah subsidiaries yang kedua tu, iaitu hardware dia untuk trading. The group revenue mainly derived from manufacturing activities, and the group also carrying trading activities for steel product in small volume. Okay, so tapi still dia punya main income ataupun main revenue contributed daripada manufacturing activities. Okay. Alright, so dekat sini bawah ni adalah untuk expansion plan. Okay, so kita baca sikit expansion plan sebab dia actually baru baru IPO. So duit IPO tu mungkin ada lagi, mungkin dia tak guna lagi lah. So kita baca dulu apa dia cerita kat sini. As disclosed in the prospectus of the company dated 25th June 2019 and followed by the company announcement on 27 January 2021, in relation to the revision of the extension of time for the utilization of proceeds raised from the initial public offering IPO, the group has put in place a series of future plan as follow. Okay, so dia asalnya dia tak habis guna lagi dia punya pendapatan proceeds daripada IPO. Okay, so IPO ni actually is a process yang mana sesuatu syarikat yang sebelum ini belum didagangkan di Bursa Malaysia. Okay, so yang pertama dia nak raise capital. So raise capital ni normally ada banyak cara lah dalam dunia perniagaan ni. Yang pertama yang mungkin yang biasa orang gunakan adalah membuat pinjaman. So buat loan, buat financing dengan financial institution, sama ada bank ke ataupun lain-lain. So number one, dia boleh buat financing ataupun loan. So yang itu mungkin memerlukan kepada collateral dan juga ada installment yang perlu dijelaskan, dan juga termasuk dengan the profit rate ataupun dia punya interest rate. So itu cara pertama. So cara yang kedua adalah dengan IPO. Okay, so dengan listed masuk kepada Bursa Malaysia. So dia keluarkan ataupun dia berikan option initial IPO ni, maksud dia initial public offering. So dia offer kepada public part of shares dalam company tu
kepada public. Okay, so daripada keuntungan offering tu, dia akan gunakanlah untuk dia punya um, any expenses yang diperlukan. So tu cara kedua untuk company membuat mendapatkan modal ataupun capital. Itu sebelum didagangkan. Tetapi lepas didagangkan di Bursa Malaysia, so dia macam-macam lagi boleh buat. Dia boleh issue banyak lagi method untuk mendapatkan modal tambahan lagi. So itu that's why I think banyak juga syarikat berminat untuk dagangkan. Selain dia boleh meningkatkan net worth lah kepada owner company, because bila you didagangkan tu, dia ada share, owner tu dia ada share. So bila dia listed and then price naik, so indirectly dia punya net worth pun akan meningkat lah. So nilai kekayaan bagi owner tu akan meningkat. So bila dah IPO dah listed, dia ada macam-macam lagi. Dia ada macam right issue, so dia boleh bagi right issue. Yang ini semua yang bukan buat pinjaman yang ada interest, dia boleh bagi right issue, ataupun dia boleh buat private placement, dia bagi preference share, dia bagi any share exercise lah, dalam corporate exercise. Kemudian yang mungkin kena ada bayaran in term of corporate bond ataupun corporate sukuk. Okay, so yang itu still kena bayar lah, kupon ataupun dia punya profit rate yang dijanjikan tu. Cuma dia ada banyak lagi kaedah selain daripada membuat pinjaman dengan bank. Okay, so pinjaman dengan bank of course lah, normally ada collateral, kena ada proses dia nak check apa benda semua. So memang ambil masa. So kalau right issue ke buat private placement ni memang cepat lah, dia tak raise capital, so terus boleh execute. Kalau untuk long term mungkin dia dah forecast nak buat perancangan, mungkin boleh buat itulah borrowing kan, dia nak buat dia punya pinjaman tu dengan bank. Tapi kalau mungkin benda yang perlukan a quick punya solution ataupun quick capital, so dia ada banyak corporate exercise yang dia boleh execute, okay, sebagai listed company. Itu salah satu kelebihan syarikat-syarikat yang didagangkan. Okay, so bagi ke sini, yang pertama dia cerita pasal expansion plan tu. The group has allocated 9.22 million from the proceeds of IPO to acquire an industrial land, and 10.35 million for the construction of a new factory with a total floor spaces of approximately 90,000 square feet to be situated on this land. Okay, so dapatan daripada IPO hari tu, dia ada dua benda. Yang pertama, dia nak beli tanah berharga 9.22 juta untuk mungkin pembesaran kilang dia, okay, dan juga untuk construct factory tu atas tanah tu tadi. Dia ada dua cost, satu land cost, satu is building cost. So building cost adalah 10.35 juta. The group aims to increase its production volume in order to increase its sales volume, which will in turn generate more revenue for the group. To this end, the group intends to utilize 1.8 million of the IPO proceeds to purchase a new slitting line, and 2.09 million on the IPO proceeds to acquire 3 rotary auto shearing machines and 1 air compressor to increase its steel processing line capacity and to expand its storage space at the existing and proposed new factory to cater for higher production volume. Itu tujuan kedua dia. Yang pertama untuk beli tanah tadi, kemudian bina factory, kemudian yang ketiga adalah untuk membeli equipment ataupun machinery yang baru. Ada tiga tadi tu, yang 1.8 juta, 2.9 juta, 2.09 juta, dan juga yang satu lagi air compressor. Okay. Alright, so the group will utilize 1.8 million of the IPO proceeds for the purchase of 5 additional packing machines. This is anticipated to reduce its dependency on manual labor and improve the handling and packing speed for steel pipes and slit coils. As financial year 2020, the group has installed 2 units of committed to another 2 units of packing machine worth 1.32 million. The order for the last units of packing machine will be confirmed at a later stage. So yang ketiga adalah untuk keempat lah. Tadi beli tanah, kedua bina bangunan, ketiga tadi beli machinery. Yang ni pun tambahan lagi kepada mesin juga. Ada 1.8 juta lagi digunakan untuk tambah. So it's good because
Bila you expand, of course dia akan meningkatkan revenue lah, sebab production meningkat dengan bantuan machinery ni, dan juga capacity boleh meningkat, dan secara tak langsung dia meningkatkan revenue. Dan juga kalau kita nampak kat sini, apabila dia beli machine baru ni, dia akan berkurangkan dependency on the manual labor. Okay, dependency on manual labor, so meaning in term of production lebih pantas, dan juga cost tu is not overhead cost tu kita boleh kurangkan. Okay, so that is how business lah. Kalau kita nak lajukan, banyakkan production dan juga kurangkan cost, of course kena guna bantuan automation ataupun machinery. Okay. Alright, so information and communication technology (ICT), the group has allocated approximately 0.3 million during financial year 2020 in maintaining and upgrading of ICT hardware and software. The group mindful of several key risks that the group is exposed to and execute its business expansion plan as follow. Okay. So ni ICT dia ringkas je. Memang adalah bajet dia 300,000 untuk ICT, untuk upgrade dia punya hardware dan juga software. Dia tak ada details, 300,000 macam tu je lah. So ni lah risk dia yang this company possess. Okay. Yang pertama credit risk. Dia punya credit terms lah, okay, kepada debtor dia adalah 14 hari until 90 days. 14 hari so macam pendek sangat lah 14 hari Normally 30 days ataupun 45 days. Ini 14 hari macam memang laju lah. 14 hari 2 minggu je kena settlekan dia punya credit terms. Okay, kemudian fire perils risk. Okay, so the group had put in place adequate insurance coverage to mitigate the risk of fire perils. The group has also over the years developed and implemented various action plan and protection measures to monitor and protect our facilities against fire perils. Okay, yang ketiga adalah forex sanctions. Okay, so the effect adversely impact the cost of our raw material. Okay, currency hedging techniques and policy as well as regular monitoring and reporting action were implemented to mitigate the risk of forex fluctuations. So raw material nanti mungkin dia import daripada luar, okay, mungkin daripada China ataupun any other country. So it's a risk lah sebab ringgit kita ni naik turun naik turunnya banyak lah daripada naik tu compare to US dollar. Kemudian yang keempat lah inventory risk. Carrying amount of inventories was 70.3 million. Okay, raw material the largest component of the cost of sales, consistently constituting more than 90% of total cost of the sales. Any fluctuation on the global steel prices and stock obsolescence may lead to a rise in our cost of productions as well as carrying costs for maintaining our inventories. This may impact our financial result if the group is unable to pass the increased costs to our customer. In order to mitigate the aforesaid risk, the group sourcing department has a team of experienced staff in steel industry to implement prudent and effective inventory management. So ni of course benda yang agak sukar untuk dikawal adalah harga besi dan juga harga raw materials. Jadi punya margin tak banyak so margin dalam 10% je. Untuk manufacturing is normal 10%. So kalau raw material naik harga steel menurun, dia akan affect dia punya margin lah. Okay. Okay, alright. Kemudian kita sambung kat sini on the management discussion analysis, iaitu bahagian future prospect. Okay, I think this is the last one lah. Okay, this is last page untuk kita review. Future prospect. The onset of the coronavirus COVID-19 pandemic since 19 March 2020 and the implementation of movement control order by the Malaysian government had impacted the group business, resulting in production halt in the beginning of pandemic breakout from March 2020 to April 2020. Despite many restrictions and adjustments that the group has made to accommodate supply chain interruptions and social distancing measures, the group is happy to report that the production is able to resume full force after 1.5 months of production halt. The group will continue its cautious and pragmatic strategy in the business operations and execution of expansion plans in view of the slow global economic recovery impacted by COVID-19. The group will continuously improve the manufacturing efficiency, focus on its core business to strengthen and increase the market share
uphold its reputation as a reliable quality product supplier, and deliver better financial performance to our shareholder. Bearing any unforeseen circumstances, the group is cautiously optimistic to achieve higher profitable for the coming year. Okay, so itu sahaja yang diceritakan dalam report. Tak banyak yang kita boleh dapat, okay, tapi still ada information yang kita boleh grab from this annual report. Cuma yalah, nanti 6 punya page pun kita dah boleh expect what kind of details yang akan dia bagi. Okay, so yang pertama yang saya tak nampak adalah in term of dia punya cash reserve, saya tak nampak kat situ. In term of dia punya customer base, daripada segi geographical, kat mana dia punya main clients, daripada mana. So itu saya langsung dapat kita letakkan dalam kajian kita. Okay, so kalau dia semua 100% is domestic, so is a bit higher risk compared to kalau dia ada a few clients yang from overseas. So saya langsung kalau jual kita tahu kalau jual dekat European country ataupun developing country, currency yang lebih tinggi, so profit dia chances lebih tinggi. Tapi nanti mungkin untuk this product is mainly for local markets lah. Okay, maybe saya tak tahu sebab dia tak mention kat sini, dia tak mention dalam ni. Other things is how much dia punya market share as compared to other competitor, juga tak ada dalam mention dalam ni. It's good kalau dia boleh incorporated all the info tu dalam in the next annual report, which is itu adalah benda-benda yang kita kena analyse sebelum kita membuat sebarang keputusan. So bagi saya lah, saya nak analyse benda-benda tu. Saya nak tengok sejauh mana in term of dia punya competitive advantage, in term of dia punya projection, expansion. Dia kata dia mungkin nak increase market share, tapi details berkenaan market macam mana dia nak penetrate, dan juga in term of kalau supply chains, dia tak mention lah. So mungkin kalau ada lagi supply chain yang dia nak cuba masuk, so itu benda-benda yang bagi saya is good kalau ada maklumat tambahan yang lebih details. Okay, so however, antara yang menarik yang saya nampak dekat sini adalah untuk tahun 2021, walaupun belum habis lagi tahun 2021, tetapi dia telah mencatatkan net profit so far adalah 12 juta dengan revenue yang sangat sikit lah compare to the previous 2 years. So far hanya sekarang 95 juta, tetapi dia punya net profit sudah 12 juta yang compared to 2020 revenue 239 juta, profit hanya 9.2 juta. Okay, so kita nantikan dia punya next annual report ni macam mana dia boleh dapat that figure. So very interesting. Yang mana dekat sini hanya first quarter baru first quarter dah profit 12 juta. Okay, so kita nantikan lagi 3 quarter bagaimana prestasi kewangan dia untuk tahun 2021. Very interesting untuk saya, dan juga saya nak tahu juga macam mana dia boleh profit banyak tu. Okay, because kalau tengok trend before this, every quarter tu paling tinggi pun 6 juta kat sini, iaitu tahun 2020 6.46 juta. So untuk first quarter 2021 terus naik 12 juta. Okay, so it's a double increase. Mungkin saya rasa ini saya punya inference, mungkin silap, saya mungkin salah, saya mungkin betul. So inference yang saya boleh buat yang pertama adalah mungkin disebabkan oleh kenaikan harga besi. So dia beli memang waktu dia inventory dah lama, waktu dia beli dulu harga besi raw material masih murah. Kemudian dia proses sebab MCO demand tak banyak, tapi lately bila demand start to pick up, so harga besi meningkat. So bila compare tu dia punya cost hari tu, of course dia boleh dapat in term of kenaikan yang banyak kat situ lah. So itu inference saya, saya mungkin silap. Yang kedua mungkin juga disebabkan oleh dia ada buat disposal of assets. So itu bagi saya mungkin juga menyumbang kepada dia punya profit kalau dia ada buat any disposal of assets, maknanya dia jual ataupun dia cairkan dia punya asset. So of course it's a net lah, sebab kalau benda tu dah habis pinjaman semua tu, so is net, dapat 10 juta tu dia boleh masukkan dalam, kalau dia tak ada financing lah, so asset tu memang purely dia punya. So kalau dia dispose 10 juta is 10 juta lah.
Mungkin juga itu adalah faktor yang menyumbang kepada kenaikan 12 juta ni, sebab dia banyak compare to dia ada quarter. Ini just for one quarter dia dah beat untuk tahun 2020 punya profit. So kalau 3 quarter making around, kadang macam ni dalam 2 ke 3 juta pun, okay, mungkin boleh close around 15 million mungkin. But in term of increase year on year tu, dia akan meningkat banyak lah. Kalau 18 juta, dia akan jadi double, meaning 100% punya increase year on year performance. Okay, kalau rugi, kalau macam ni kat sini kita pernah nampak juga dia rugi. Okay, so mungkin rugi dalam negatif 2 juta. Okay, so mungkin juga kalau 2 kuarter rugi, 1 kuarter untung lagi. Okay, so mungkin around that figure juga. Mungkin ada tambah tolak, mungkin dah 10 juta mungkin. Okay, mungkin, tapi saya tak rasa dia akan rugi, because steel prices is keep on increase. Okay, semakin meningkat, dan juga demand, I think in term of industrial product is start to pick up. Okay, so banyak projek-projek dah start jalan. Construction tak tutup. MCO sekarang construction jalan. Hilang construction jalan, so tak ada masalah untuk this company in term of the production dan juga in term of the punya sales. So I don't see lah the potential of loss. Ini saya punya influence juga, ataupun saya punya analysis awal, bahawa this company potentially boleh close this financial year untuk 2021 dengan higher profit, okay, net profit, dan juga higher as compared to 2020. So itu influence saya mungkin silap, dan juga saya mungkin betul. Okay, tapi itu tak penting, kita nantikan nanti next year report dia. So dia akan keluar tahun depan report untuk 2021. Cuma untuk quarter second quarter nanti mungkin bulan, sama ada bulan ni sebab patutnya dia announce 3, 4, 5, 6, 7 mungkin ada extension bulan 8 So kita mungkin nantikan bulan 8 nanti ada announcement untuk second quarter bagaimana. Okay, dan it's very interesting lah untuk nantikan bagaimana penghujung tahun ini bagi prestasi syarikat Tashin Holding Berhad. But again ini bukan nasihat pelaburan, bukan buy call, ini juga bukan sell call. Okay, so any decision sebarang keputusan pelaburan adalah di atas risiko masing-masing. Okay, so please take on that. Kita hanya buat kajian dan juga kita nak faham berkenaan dengan bisnes, dan juga nak faham berkenaan dengan dia punya perniagaan, dia punya sektor-sektor perniagaan dia, apa yang dia buat dan sebagainya. Alright, so I think that's all from me untuk hari ni. I hope you guys gain something daripada session ni, dan please share kepada rakan-rakan anda. Mungkin ada daripada mereka yang sangat memerlukan bantuan untuk membuat kajian-kajian begini, untuk memahami berkenaan dengan syarikat-syarikat, bagaimana nak baca annual report dan sebagainya. Ini sebenarnya bukanlah complete annual report punya berdasar sebab kalau nak tengok report details kena tengok semua lah every page tu kita kena baca. So ni just a glance so glance pun tak glance, sejam jugalah session ni 40 minit ke sejam biasanya kita buat. Dan insyaAllah kita akan continue review, membuat analisa, membuat berdasar annual report bagi syarikat-syarikat yang berbeza dari masa ke semasa. So stay tune to keep up subscribe saya punya YouTube. So dekat situ bila subscribe, any video yang saya upload, so anda akan dapat notification. Okay, so klik button loceng tu untuk dapatkan notification setiap kali saya upload a new video. Okay, so hopefully kita gain something. Saya dapat insyaAllah bahagian saya di akhirat. Anda yang tolong share juga, insyaAllah dapat bahagian dia untuk pahala yang berterusan, iaitu ilmu yang bermanfaat insyaAllah. Okay, ilmu bermanfaat untuk kita dan juga generasi-generasi akan datang. So saya akhiri di sini. Okay, so kita sehingga kita berjumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.